Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Pada video kali ini, saya nak ceritakan kisah seram villa berhantu. Let's go. Kisah seram ni dialami oleh Desmond dan juga isteri dia, anak dia sekali. Anak lelaki dia. Desmond ni adalah seorang yang kaya lah. Bukan kaya yang sikit-sikit, jutawan lah. Dia dah lah kaya. Lepas tu satu ketika tu, duit dia bertambah. Sebab investment dia menjadilah. Pelaburan dia menjadi. Dan dia dapat jumlah duit yang banyak. Desmond dia buat keputusan nak gunakan duit untung dia kali ni untuk beli sebuah villa yang besar lah. Villa 3 tingkat. Dia beli rumah tu daripada seorang ejen hartanah. Jadi Desmond ni cukup gembira lah. Dan dia bagi tahulah rakan niaga dia, nama dia Jackson. Nama-nama ni nama Kristian lah kalau tak silap saya. Sebab kawan-kawan saya pun, kalau yang Cina ni dia ada nama Cina, lepas tu nama Kristian. Jadi saya gunakan nama Kristian lah dalam cerita ni. Dan nama-nama ni bukan nama betul, nama samaran saja. Jadi si Jackson ni pun datang lah. Datang dan tengok rumah tu. Oh, besar betul rumah ni, cantik rumah ni. Tahniah lah, dia cakap. Mesti banyak kau labur duit kan, kau guna duit nak beli rumah ni. Jadi Desmond pun bagi tahulah Jackson, aku beli rumah ni, walaupun rumah ni bukan rumah baru, tapi 2 juta lebih juga habis duit aku, dia cakap. Bila Desmond dengar macam tu, terkejutlah dia. 2 juta kau beli rumah ni, kau untung berapa? Lepas tu Desmond ni bagi tahulah berapa yang dia untung. Jackson ni pun tercengang lah sekejap, sebab untung banyak. Desmond untung banyak daripada pelaburan dia masa tu. Bila Jackson dengar macam tu, dia macam tak puas hati tau. Dia macam nak marah dekat Desmond. Kau untung macam tu biar betul, kenapa tak bagi tahu aku? Dia cakap ada peluang invest macam tu, peluang melabur macam tu. Patutnya kau bagi tahulah aku kan kawan business partner, dia cakap. Sampai hati kau tak bagi tahu aku, dia cakap macam tu. Lepas tu Desmond ni minta maaf lah. Jackson, dia cakap masa tu macam spur the moment, macam kalau terlepas yang tu terlepas lah. Dia kena cepat masa tu dan dia tak sempat nak bagi tahu Jackson pasal peluang melabur tu. Lepas tu dia cakap lah, relax lah, dia cakap lain kali lah kalau ada peluang macam ni lagi, memang aku tak akan lupa dekat kau, dia cakap. Lepas tu si Jackson ni pun relax lah sikit bila dah dengar macam tu, tapi dia masih lagi macam marah lah. Dia cakap lain kali jangan lupa pula bagi tahu aku kalau ada peluang macam ni, dia cakap. Lepas Jackson ni macam dah okey sikit, dia pun kembalilah sembang dengan Desmond. Dia cakap rumah ni aku macam dah pernah tengok lah, kau beli dekat siapa rumah ni? Lepas tu Desmond ni bagi tahulah, aku beli daripada Mr. Keong, dia cakap. Desmond Jackson sekali lagi terkejut. Kau beli daripada Mr. Keong, dia cakap. Lepas tu Desmond pun cakap lah, yelah aku beli daripada Mr. Keong. Kenapa? Dia cakap. Ada masalah apa ke dengan dia? Lepas tu Jackson ni bagi tahu lah, memang masalah besar, dia cakap. Lepas tu Desmond ni tanyalah, kenapa pula? Lepas tu Jackson ni cakap, aku dengar cerita Mr. Keong ni, dia memang ada banyak rumah. Salah satu rumah dia, villa dia, tapak tempat pembunuhan. Dulu dekat rumah tu, salah satu rumah tu dia tak tahu kat mana, rumah yang mana satu, sebab Mr. Keong ni banyak rumah. Salah satu rumah tu adalah tapak bekas pembunuhan. Bukan rumah tu berlaku pembunuhan, rumah sebelum rumah tu. Jadi tapak yang pernah berlaku pembunuhan, tapi tak tahu rumah yang mana satu. Jadi si Jackson ni ceritalah, dulu pernah jadi ada satu banglo besar ni berlaku kes rompak dan bunuh lah. 8 orang sekeluarga meninggal. Ada yang mati dekat dalam bilik, mati kena tembak ke kena tikam tak tahulah. 8 orang meninggal, 8 orang mati lah. Ada yang mati dalam bilik, ada yang mati di ruang tamu, yang orang jumpa dekat dalam kolam pun ada, dalam kawasan rumah tu. Lepas tu rumah tu dirobohkan dan dibangunkan rumah baru, rumah Mr. Keong tu lah. Dengar ceritanya villa 3 tingkat. Sebab tu lah si Jackson ni macam yakin rumah yang Desmond beli ni lah rumah yang bekas tapak pembunuhan tu. Jadi si Jackson ni dengan muka serius, dengan nada serius, dia pesan lah,
baik kau jual rumah ni. Sebab aku rasa memang rumah ni yang cerita tu, yang aku dengar tu dia cakap. Sebab rumah yang 3 tingkat yang apa tu Mr. Keong tu buat, dengar ceritanya berhantu. Mr. Keong lepas buat rumah tu, dia tak dan duduk sehari pun. Lepas tu dia jual rumah tu, dia macam sewakan ke macam mana. Dia tak sempat duduk rumah tu. Jackson ni cakap, kepercayaan dia lah, rumah tu dihantui oleh roh-roh jahat. Apa tu, semangat-semangat jahat lah kononnya, kepercayaan dia orang lah. Lepas tu Jackson ni bagi tahu, nasihatkan lah dekat Desmond, baik kau jual rumah ni, kau jual dengan harga murah, dia cakap. Lepas tu Desmond cakap, memang tak lah, aku dah beli mahal-mahal, takkan nak jual murah pula, dia cakap. Dia cakap dengan nada tegas lah. Lepas tu Jackson pun dah nasihat macam tu, kawan dia tak nak dengar. Dia cakap, ikut engkau lah, aku dah nasihat dah. Aku sebagai kawan dengan apa tu business partner kau, aku dah jalankan apa tanggungjawab aku lah. Apa yang aku tahu aku bagi tahu, aku nasihat. Kau nak ikut ke tak, terpulang lah, dia cakap. Lepas tu dia beredar macam tu je lah. Beberapa hari lepas tu, si Desmond ni ada buat macam party lah, sebab dah apa tu, dia dah dia dah duduk dekat tempat baru kan. Rumah dia tu macam rumah baru, baru beli. Macam apa tu, majlis party housewarming lah. Apa, housewarming, macam untuk rumah baru, dia jemput orang, minum-minum apa, makan. Macam kalau kita ni majlis kesyukuran lah kot, macam tu lah dia buat party. Jadi sibuk lah, dan ramai orang datang. Ramai orang datang bagi hadiah mahal-mahal. Sebab kawan-kawan dia semua orang kaya-kaya. Ada yang bagi ukiran kayu, ada yang bagi apa tu, perhiasan batu jade tu, batu apa entah, tapi hiasan batu ni lah. Kan kalau apa, bangsa Cina dia percaya benda-benda ni, feng shui ni kan. Ada yang bagi jam mahal. Tapi apa tu, Desmond perasan Jackson tak datang pun. Tapi Jackson dia ada macam kirim dekat orang lah, suruh sampaikan satu hadiah dekat Desmond. Hadiah yang dibagi tu adalah ukiran kayu, ukiran rusa, seekor rusa, ukiran rusa lah, bentuk rusa, ada kaki, kepala lengkap lah. Dan Desmond memang suka dengan ukiran tu. Berserta dengan patung apa, ukiran kayu rusa tu, ada kad apa tu, surat macam surat lah, dia cakap kad tahniah, ucapan tahniah sebab dah berjaya beli rumah baru. Bila dah malam tu, si Desmond ni penat. Dia dah hantar tetamu yang terakhir lah, rombongan tetamu yang terakhir balik, hantar ke depan rumah lah, maknanya. Lepas tu bila dah masuk rumah ni, dia penat. Dia penat, terbaring lah dekat sofa, dekat ruang tamu. Jadi si isteri Desmond ni tegur lah, dah kenapa baring kat situ? Dia tanya Desmond. Desmond pun jawab lah, penat lah, layan tetamu tadi, nak tidur kat sini dulu lah, nanti baru nak bangun, baru saya masuk bilik. Dia cakap, awak tidurlah dulu. Jadi si isteri Desmond ni pun masuklah ke bilik dan tidur. Desmond ni pula tidur di ruang tamu. Desmond dia tak tahulah berapa lama dia dah tidur. Dia tiba-tiba dia terasa sejuk, macam ada angin sejuk. Dia bukan angin aircon, dia macam angin sejuk lain macam. Dia pun terbangun lah. Dia terbangun, dia terasa dekat tangan dia, dia rasa macam ada rumput. Di masa tu dia belum buka mata, betul-betul buka mata lagi, belum betul-betul sedar. Dia pun terfikirlah, macam mana boleh ada rumput pula atas sofa aku ni? Siapa pula letak rumput atas sofa aku ni? Lepas tu dia pun mula sedar lah. Dia celik mata, dia tengok, rupanya dia ada kat luar rumah. Dia tengok ke belakang dia, rumah dia tu ada lebih kurang 10 meter jarak dengan dia. Dia pun masa tu terfikirlah. Dia terfikir seorang-seorang dekat luar tu, aku mabuk ke semalam? Rasanya tak minum banyak pun. Lepas tu dalam keadaan dia bingung, dia bangun nak masuk ke rumah tu. Tiba-tiba dia dengar suara isteri dia daripada belakang. Isteri dia panggil, abang. Dia cakap, abang pun tidur kat luar ke? Terkejut lah, Desmond ni terkejut. Dia ingat dia seorang je. Dia tengok di paling belakang, tengok isteri dia. Dua-dua senyap, tak tahu nak cakap apa. Lepas tu Desmond pun tanyalah dekat bini dia, apa dah jadi dengan awak ni? Lepas tu isteri Desmond ni ceritalah, tak tahulah bang, dia cakap, saya sedar-sedar je dah ada atas rumput ni dekat luar, tak tahulah apa jadi, saya mengigau ke apa, tapi pelik juga tengok abang pun sekali tidur kat luar, dia cakap. Jadi Desmond dengan isteri dia ni masuk je lah ke rumah, tak fikir panjang lah, mungkin mabuk kot, dia orang keluar daripada rumah tu sama-sama ke, tidur kat luar, bukannya sedar kan kalau orang dah mabuk ni. Jadi dia orang just masuk je lah.
Tapi benda ni berlarutan. 2-3 hari lepas tu benda yang sama juga jadi. Dia orang sedar-sedar ada kat luar, ada atas rumput. Tapi yang lagi pelik, anak lelaki dia orang, anak dia umur berapa tak tahulah, mungkin belasan tahun kot. Anak dia kena lain pula. Dia tak kena macam tu pula. Tak adalah tidur kat luar ke apa. Cuma bila setiap kali dia bangun, ada bahagian-bahagian badan dia ni yang lebam. Mula-mula fikir macam mungkin kena gigit serangga ke apa kan. Tapi tak tahulah sebab selalu kena macam tu. Jadi bila dah berlarutan macam tu, Desmond ni pun fikirlah cara. Dia nak siasat benda apa yang jadi macam ni. Kenapa jadi macam ni. Jadi Desmond ni dia plan lah dengan bini dia. Bini dia orang tidur dekat master bedroom lah, bilik yang paling besar dekat rumah tu. Jadi Desmond ni plan satu malam, isteri dia tidur atas tilam macam biasalah. Dia nak menyuruk dalam almari. Dia akan tengok melalui celah pintu almari tu lah. Dia nak tengok apa yang jadi sebenarnya. Jadi malam tu dia pun jalankanlah rancangan dia tu, plan dia tu. Jadi Desmond ni duduklah dalam almari tu. Dia cakap nunggu ni memang menyeksa betul lah. Menyesal pun ada juga. Dia cakap dia terpaksa menunggu lama lah dalam tu. Lepas tu keadaan mula jadi sunyi. Isteri Desmond pun dah tidur. Dia cuma tak ada dengar bunyi lain lah. Bunyi aircon, bunyi nafas isteri dia je bernafas tidur. Lama lah juga dia tunggu. Dia tengok dekat celah pintu almari tu kan. Lepas tu mulalah perkara pelik berlaku. Jadi perkara pelik yang macam mana berlaku? Ada sejenis kabus. Tak tahu datang daripada mana. Tiba-tiba kabus penuh dalam bilik tu. Lepas kabus bukan kabus tebal lah. Bukan macam sampah, orang bakar sampah tu tebal, asap tebal. Dia macam kabus. Kabus macam mana? Mungkin yang macam yang dalam hutan tu kot. Kabus tebal tu dia naik. Lepas tu dia turun balik. Bila kabus tu turun, ada 2 lembaga warna hitam. Lembaga bertubuh hitam, besar dan tinggi. Memang jelas lah benda ni memang bukan manusia. Sebab kalau manusia dia masuk macam mana? Pintu tertutup, tingkap tertutup semua. Tiba-tiba tercegat dua orang kat situ. Jadi memang bukan orang. Memang benda lain lah. Lepas tu Desmond ni dah nak terkencing dah dalam almari tu tengok benda ni. Dia tak pernah tengok benda ni. Lepas tu Desmond ni dia mula terperasan, dia terdengar benda ni ada satu suara yang garau, macam suara binatang macam tu. Dan benda tu seolah-olah macam marah. Benda tu tengok ke arah isteri dia, tunduk dan tengok isteri dia. Lepas tu tiba-tiba yang seekor ni, kan dia ada 2 kan. Lepas tu yang seekor ni mula hulur tangan dan angkat isteri Desmond. Dia angkat isteri Desmond tu macam angkat cawan je. Macam angkat kertas, macam angkat benda yang sangat ringan. Tak susah langsung dia angkat. Yang seorang, masa yang seekor tu tengah angkat isteri Desmond, yang seekor lagi ni dia mundar-mandir dalam bilik tu, berkehulu kehilir dalam bilik tu. Saya rasa dia cari Desmond lah, saya rasa. Benda ni pun satu kan, dalam almari pun tak cari. Kalau saya jadi benda tu, saya cari dalam almari besar macam tu, kok menyorok dalam tu kan. Tapi dia tak cari. Bila dia tengok Desmond tu tak ada, dia bunyi macam garau macam tu. Lepas tu dia berpaling, dia keluar daripada bilik. Jadi masa benda tu nak keluar daripada bilik, Desmond ni konon-kononnya nak follow lah. Nak follow lah benda ni. Dia nak tengok benda ni pergi ke mana kan. Jadi dia buka perlahan-lahan. Masa dia nak turunkan kaki daripada almari tu, dia rasa ada satu tamparan yang sangat kuat hinggap dekat pipi kiri dia. Lepas saja kena tamparan yang kuat macam tu, Desmond ni pengsan dan tak sedarkan diri. Jadi bila Desmond ni bangun, dah sedar pagi tu, macam biasa memang dia orang ada kat luar rumah, atas rumput, terbaring atas rumput. Tapi kali ni ada tambahan. Selalunya Desmond bangun pagi tak sakit badan, tapi kali ni dia rasa badan dia sakit-sakit. Pipi dia tak boleh cakap memang sakit lah pipi dia. Yang badan dia yang lain ni, bahagian badan lain, kaki, tangan dia, perut, seolah-olah macam dia ni baru lepas aksiden, macam lepas jatuh, macam orang jatuh tangga macam mana, sakit habis badan, macam kena pukul pun ada. Jadi Desmond ni lepas dia kejut isteri dia, suruh masuk rumah apa semua, dia pun segera ke rumah Jackson. Bila dia ke rumah Jackson, dia ceritalah apa yang jadi. Jackson ni pun macam terkejut lah. Lepas tu dia minta tolong lah, Jackson tolong
jual rumah tu untuk dia. Dia jual dengan harga yang murah lah. Dia jual 300,000 lebih. Bagi dia orang ni, geng-geng kaya ni, 300,000 ni murah lah. Kalau macam saya ni, 300,000 memang tak lah. Mahal tu. Tapi bagi dia orang murah dah 300,000 tu. Sebab dia beli rumah tu 2 juta lebih. Jadi Jackson pun tak cakap banyak, terus tolong dia. Dan memang tak lama, memang ada orang beli. Terus ada orang beli, seakan-akan memang dah menunggu rumah tu. Jadi transaksi tu memang merugikan lah untuk pihak Desmond. Beberapa hari lepas tu, masa tu Desmond belum pindah lagi lah ke rumah tu. Daripada rumah tu belum pindah sepenuhnya lah. Cuma anak dengan isteri dia dah tak ada dalam rumah. Barang-barang dia semua dah tak ada. Tapi kunci masih ada dengan dia lah. Desmond ni pun pergi ke rumah Mr. Keong dalam keadaan marah. Bila jumpa dengan Mr. Keong, dia mula bercerita apa jadi kat dia. Dia marah lah, Mr. Keong, kau jual kat aku rumah berhantu macam ni. Dah lah kau jual mahal, dia cakap. Lepas tu Mr. Keong ni pun macam pelik lah. Berhantu? Mengarut lah, dia cakap, aku dah duduk rumah tu 3 tahun, tak pernah kena kacau pun. Lepas dengar macam tu, Desmond ni macam bingung, tak tahu apa. Jadi bila Mr. Keong tengok Desmond keadaan macam tu, bingung macam tu, dia pun tolong lah. Tak apa, macam ni, kita pergi rumah tu sama-sama. Tapi sebelum tu aku nak pergi ke rumah seorang ni, orang tua ni, kau ikut je aku. Lepas tu Mr. Keong ni pun bawa Desmond ni. Sebelum pergi ke rumah tu balik, dia singgah lah ke satu rumah ni, rumah orang tua ni. Orang tu lebih kurang lewat 60-an ataupun 70-an lah, macam tu lah lingkungan umur. Jadi Desmond ni pun tengok je lah daripada dalam kereta tu. Dia tengok Mr. Keong tengah bersembang dengan pakcik tua tu. Dan pakcik tua tu pun ikut Mr. Keong dengan Desmond ni pergi ke rumah tu, pergi ke villa tu balik lah. Bila sampai je di kawasan rumah tu, orang tua tu pun dia keliling kawasan rumah. Ambil masa lama jugalah. Dia tengok kawasan laman rumah, kawasan keliling, tempat berbumbung dia tengok, dekat garas kereta pun dia tengok. Lepas tu baru dia masuk. Bila dia masuk, dia perhati keliling dalam rumah, ruang tamu, lepas tu tangga semua dia tengok. Lepas tu bila sampai dekat master bedroom, orang tua tu dia macam cepat-cepat tau pergi ke bawah katil dan ambil benda bawah katil. Desmond masa tu dah pelik lah, orang tua ni ambil apa bawah katil ni. Lepas tu tiba-tiba orang tua tu tunjuk, rupanya benda yang dia ambil bawah katil tu adalah ukiran rusa yang diberikan oleh Jackson pada Desmond. Lepas tu Desmond pun pelik lah, macam mana ukiran ni boleh ada bawah katil pula. Lepas tu orang tua ni pun tiba-tiba dia tunjuk lah, rupanya dekat, kalau kita tengok lah ukiran rusa tu, kalau daripada luar tak ada apa-apa pun, tapi rupanya dia boleh buka. Dekat bawah tu dia ada macam ruang untuk simpan benda-benda lah dalam badan rusa, ukiran rusa tu boleh simpan benda-benda kat dalam tu. Ada ruang kecil yang boleh simpan barang dalam tu. Lepas tu orang tua tu dia keluarkan segulung kain, ada kain kat dalam tu, segulung kain. Lepas tu bila buka, ada tulisan macam tulisan Thai yang tertulis dekat kain tu. Lepas tu orang tua tu cakap lah dekat Desmond, benda ni lah, kamu dah terkena ni. Dia cakap kamu dengan keluarga kamu dah terkena. Kalau kamu nak tahu benda ni, nama dia Gua Mantong Thai. Saya pun tak tahulah apa benda Gua Mantong tu. Tapi itulah benda tu lah yang dia cakap. Jadi masa tu Desmond sedar lah, rupanya kawan dia sendiri, Jackson tu sendiri yang kenakan dia. Mungkin sebab terlalu marah dekat Desmond ni, tak ajak dia invest sama-sama, tak ajak dia melabur sama-sama dulu. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap penonton semua terhibur. Jika anda suka dengan video saya, jangan lupa tekan like, share dan komen video saya. Jangan lupa tekan butang subscribe bagi yang belum subscribe lah. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak kongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang saya sertakan dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada yang menciptakan sekalian makhluk. Jumpa lagi.